Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Sihat ke? Alhamdulillah. Macam mana hari ni? Okey tak kerja tadi apa semua? Okey. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia, dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan di sini pada hari ini adalah satu hiburan saja. Dan cerita ini tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jadi marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua, dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak dan ayah kita. Untuk cerita yang kedua ni, tajuk dia Lebuh Raya Karak. Cerita ni saya baca dan saya rasa tak ada kena-mengena dengan cerita macam cerita yang biasa kita dengar pasal karak ni. Jadi saya rasa menarik juga ni kongsi kat sini. Jadi kita ceritakan Cerita dia, nama dia Saya Icam. Saya Icam, asal daripada Kuantan dan sekarang menetap di Kulim, Kedah. Pengalaman menjadi anak perantauan selama 15 tahun di Kuala Lumpur, Perak, Penang dan Kedah banyak mendorong aku ke arah pengalaman-pengalaman seram di jalanan di sewaktu jajaran highway, sepanjang jajaran highway di Malaysia. Tabiatku memang suka memandu di waktu malam, mungkin salah satu faktor penyebabnya. Jadinya, yelah, sama lah, saya pun memang minat drive malam. Kenapa? Kalau you drive malam, yang pertama tak silau, keduanya lambat ngantuk, yang ketiganya santai, semua orang mau tidur, kita layan kepala seorang-seorang kan. Jadi teruskan dengan cerita dia. Pengalaman seram kali ini berlaku di lebuh raya yang banyak menyimpan kisah seram, iaitu Lebuh Raya Karak. Dan peristiwa ini berlaku sekitar tahun 2005, dan pada masa itu kami sekeluarga pulang ke kampung halaman di Kuantan, Pahang untuk menyambut Hari Raya Korban. Dan setelah selesai jamuan ibadah korban pada 11 pagi, menginjak ke tengah hari. Biasalah korban kalau pagi dia buat sembelihan, dia orang nak potong-potong, nak packing balik apa semua, nak bagi kan, nak bagi-bagi tu semua, sampailah ke tengah hari. Aku dan isteri perlu bergegas pulang ke Kuala Lumpur disebabkan oleh tuntutan kerja. Dia orang kata selagi belum tutup mata, kerja. Biasalah tu. Tepat jam 6 petang kami bertolak dari Kuantan, dan jangkaan kami akan sampai di Kuala Lumpur dalam masa 2 jam setengah atau 3 jam. Jadi semasa permulaan perjalanan, isteri aku mula berseluruh, Abang, kita bertolak lewat petang-petang ni, macam ni tak apa ke? Nanti kalau jumpa hantu, baru tahu dengan keadaan jalan gelap lagi. Berani tak berani ni, kata dia. Isteri dia macam mengusik lah kan. Jadi niat isteri aku tu mungkin hanya nak bergurau, tapi agak celupar kat situ. Aku hanya mampu tersenyum kelat sambil mata terus fokus pada pemanduan. Hati dah menggumam dah marahkan yang isteri yang dengan mulut dia yang agak celupar tadi tu kan. So matahari mula terbenam dan panorama indah di kaki bukit mula gemerah menyelahkan fajar sidik ciptaan Tuhan yang memang cantik sekali. Perjalanan kami melewati tol LPT, iaitu checkpoint pertama. Kami memasuki laluan LPT 1 yang sepanjang 174 km yang menghubungkan pantai timur ke pantai barat Malaysia. Pemanduan aku on mood cruise, maksudnya tak payah tekan minyak lah. Dia letak cruise, auto cruise letak 70 ke 80, dia jalan relax je kan. Menepati kehendak aku yang santai pada malam tersebut, yang bakal mencoret memori seram. Perasaan serta naluriku kurang enak pada malam tu, tapi ku simpan rapi dalam diri. Takut isteri aku berfikir bukan-bukan. Lebih kurang 1 jam pemanduan, aku menyalakan lampu signal ke kiri, menandakan aku ingin melencong memasuki RNR Temerloh. Jam menginjak ke nombor 7. Waktu tu dah masuk pukul 7 lah. Kurasakan malam begitu panjang ditambah angin begitu sejuk bertalu-talu menampar mukaku.
Isteri aku mula dah ke alam mimpi beberapa jam yang lalu. Aku mula mencari petak parking untuk ke tandas dan seterusnya untuk ke surau untuk menunaikan kewajipan solat maghrib, kan. Jadi isteri aku biarkan lena di sebelah kursi sebelah penumpang. Dia biarkan je lah isteri dia dah tidur tu, kan. Malah nak kacau. 15 minit berlalu di surau. Kakiku rasa lemah melangkah ke dalam kedai untuk mengisi perutku yang mula berkeroncong. Mata aku tertumpu ke arah satu kereta peronda polis yang agak pelik bagi aku. Kereta jenis Alfa Romeo Alfetta. Model kereta ni dapat aku tepat memandangkan aku memang pengumpul model diecast seperti Hot Wheels dan seumpamanya. Ya, itu adalah kereta peronda polis zaman pada tahun 80-an dulu-dulu punya lah. Jadi sama-sama di kejauhan di dalamnya kelihatan ada 2 orang anggota polis berpakaian seragam polis era 80-an lagi. Bagi yang minati ataupun pernah menonton cerita Melayu zaman 80 ataupun 90-an, kalau tak silap saya, Badul ada berlakon, Mr. Oz ada berlakon, cerita-cerita zaman-zaman tu lah, kan. Kita pakai Alfa Romeo, baju polis dia warna biru, kan. Mesti tahu rupa kereta peronda polis dan seragam polis pada zaman itu. Jadi hati aku berbisik kecil dan cuba berfikiran positif sehabis mungkin. Ini mungkin dia orang tengah berlakon kot, syuting cerita-cerita lama Melayu lama agaknya. Jadi kaki aku melangkah laju ke arah gerai yang berdekatan tanpa mempedulikan abang-abang polis tadi. Entah kenapa malam tu kulihat suasana agak suram dan tak ada pengunjung di R&R tersebut. Mungkin orang masih sibuk beraya kot. Yalah, sebab dia balik awal tadi, kan. Raya korban tadi. Dia settle je ibadah tu, dia terus pun balik, kan. Sibuk nak balik sebab ada kerja. Jadi gumam hati kecilku. Jam menginjak ke angka 8.30 malam. Sedar tak sedar dah hampir 40 minit berlalu. Jadi kaki aku melangkah laju ke arah kereta. Badan kembali bertenaga selepas makan ikan patin masak tempoyak. Apa sedap ni. Satu menu yang wajib bila singgah di Temeloh. Perjalanan aku mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Tiada lagi perasaan seram dalam diri. Keadaan lebuh raya pada malam tu agak lengang. Dan sekali-sekali kelihatan kereta-kereta yang agak berusia bagi pandanganku. Dan isteri aku mula menunjukkan muka pelik apabila suasana yang agak aneh bagi kami. Aku cuba mencari papan tanda bagi memastikan kami ada kat mana sekarang ni. Okey. Tahun 2005, handphone belum cukup canggih untuk buka aplikasi seumpama Waze ataupun Google Maps. Jadi aku pun tengok jam kat dashboard menunjukkan pukul 9 suku, 9.15 malam. Tiba di satu jalan lurus yang pada fikiran aku tu daerah lancang. Kabus mula menebal dan jalan terus sunyi dari sebarang kenderaan. Jadi entah dari mana tiba-tiba jutaan kupu-kupu berterbangan di sepanjang jalan yang kami lalui. Agak pelik, tak ada seekor pun yang melekat pada cermin kereta, walaupun agak mustahil untuk kami elak rombongan kupu-kupu tadi tersebut. Tiba-tiba aku melihat cahaya yang agak terang melalui cermin belakang. Sebiji kereta peronda yang kulihat di hentian tadi memotong kereta kami dengan agak tergesa-gesa. Hati mula rasa berdebar-debar, kedebuk. Kan? Naluri aku mengatakan yang kami bukan berada di jalan yang betul. Dan lebih tepat lagi, kami berada di dimensi yang lain. Aku meminta isteri aku memasang CD ayat-ayat Al-Quran di radio. Kebetulan bulan lepas aku ada beli CD ayat-ayat Al-Quran dari satu orang pakcik yang membuat kutipan derma dekat ofisku. Dan selang beberapa minit kemudian, kereta peronda yang sama melintas kami dengan agak perlahan. Tapi kali ini masih mampu memotong kereta kami. Hati aku mula yakin yang kami sekarang memang berada di dalam kawasan permainan iblis. Aku ungkapkan ayatul kursi di bibir sebagai pelindung diri. Isteriku mula menunjukkan reaksi ketakutan. Aku cuba bertenang dan terus membaca ayat-ayat Al-Quran walaupun agak tunggang langgang tajwidnya. Kerana tengah takut. Tak dia tak kita. Aku pun sama kalau macam tu, kan. Kereta peronda tersebut mula memecut dengan laju dan hilang dalam kepekatan malam yang sunyi. Hati mula rasa lega walaupun perjalanan kami ni masih jauh. Jam dah menunjukkan pukul 10 malam, babe. Kami mula memasuki daerah Karak.
Perjalanan yang aku rasa agak panjang dan lama ditemani pikat malam. Melewati satu selekoh yang agak tajam, tiba-tiba aku melihat limpahan cahaya siren kereta polis dan beberapa biji kereta dan lori berselerakkan, menunjukkan kemalangan yang agak dahsyat baru je berlaku. Kelihatan lori balak yang sangat usang dan beberapa buah kereta model Datsun sedan tahun 80-an ni, kereta tahun zaman-zaman dulu dengan kelajuan 140 km sejam, dan jarak antara kereta kami dengan kemalangan tersebut lebih kurang 100 meter je. Agak mustahil untuk aku nak elak. Dalam fikiran aku hanya fikir mati je waktu tu lah. Dan isteri aku mula menjerit. Dah panik kan ni masing-masing kan. Aku pejamkan mata dalam-dalam sambil tangan aku genggam erat steering. Aku lafaz kalimah Allahu Akbar beberapa kali. Selepas beberapa saat aku membuka mata dan aku lihat jalan di depan mula dilimpah dengan lampu jalan. Ya Allah, aku seperti melanggar kabus. Tak ada apa-apa pun berlaku sebenarnya pada kami. Kami seolah-olah telah kembali ke dimensi yang nyata. Dan pukul 12.45 pagi, hampir 3 jam kami terperangkap di dimensi lain. Nafas ditarik lega apabila di depanku terlihat hentian rehat dan rawat. Aku menghalakan keretaku memasuki parking dekat celahan kereta yang agak banyak di situ. Kami saling berpandangan dan diam seribu bahasa. Mungkin ketakutan dalam diri belum hilang lagi. Aku keluar kereta sambil menyalakan sebatang rokok bagi menghilangkan perasaan takut tersebut. Mau tak takut babe, mestilah. Jadi perjalanan pun aku teruskan menghala ke rumah kami ke Kajang tanpa ada apa-apa gangguan lagi. Syukur kami selamat malam tu, dan satu pengalaman yang tak semua orang dapat rasa, walaupun pengalaman ini adalah sangat menakutkan bagi dia. Ini adalah cerita yang kedua. Harap anda enjoy. Masih lagi teruskan bersama dengan Kisah Seram Malaysia. Mari kita teruskan dengan cerita yang ketiga. Okey, untuk cerita yang seterusnya guys, awak tu okey lagi tak tu? Messi, dengarlah, relax lah dulu, jangan tidur. Lama nak tidur je. Okey, kelibat Jalan Karak Lama. Jalan Karak Lama, siapa saja yang tidak tahu kisah mistik di jalan tu. Jalan yang agak gelap dan sunyi menyebabkan tidak ramai orang yang berani lalu di situ. Keadaan jalan karak yang dipenuhi dengan hutan kiri dan kanan dikatakan keras, dan ramai yang menjadi mangsa ketika melalui kawasan itu. Sesiapa saja yang melalui jalan tu pasti akan diganggu oleh kemunculan lembaga-lembaga aneh. Itulah yang terjadi kepada dua beradik ini yang ingin pulang ke kampung menjenguk kedua orang tuanya. Okey. Waktu tu, Isma dan Irna bercadang untuk pulang ke kampung kerana mendapat cuti yang panjang. Mereka bertolak dari rumah lebih kurang pukul 10 malam ya. Bergerak di waktu malam agak sedikit tenang kerana tidak banyak kereta waktu tu. Sama. Saya pun sama suka jalan malam kan. Okey, mereka memilih untuk melalui jalan karak lama tersebut. Irna, adik Isma, sudah lama melarang jangan ikut jalan laluan tu kerana banyak cerita seram yang dia sudah dengar dari rakan-rakannya. Tetapi Isma berdegil, hendak juga guna jalan tu. Kau biar betul kak nak lalu jalan tu? Dah lah kita berdua je ni, perempuan pula tu, kata Irma sedikit seram. Alah kau ni penakut sangat lah. InsyaAllah lah tak ada apa-apa lah. Kau ni kau takut sangat, nanti kita pasang lah CD surah Yasin. Balas Isma untuk menenangkan hati adiknya yang sedang gundah gulana. Okey, kau ni terlebih berani lah pula, katanya. Aku betul-betul seram ni ya. Kau ni biar betul, ikut highway je lah kak, kata Irna lagi sambil menggosok-gosok lehernya. Dia dah mula meremang lah tu katanya. Aduh kau ni sikit-sikit nak seram, chill lah kan. Kalau ikut jalan lama ni dekat dengan rumah mak kita, jalan dekat ada, buat apa kau nak ikut jalan jauh, marah Isma pada adiknya yang penakut tu. Dan pada mulanya perjalanan mereka berjalan dengan lancar.
Terdengar Isma menyanyi-nyanyi kecil sambil memandu. Namun sampai sahaja diselekoh kedua karak lama. Tiba-tiba radio yang didengari Isma dan Irna ni tertutup sendiri, guys. Irna sudah menoleh ke arah Isma dengan muka yang gelabah. Matanya memandang kiri dan kanan jalan. Berdebar pula rasa hatinya apabila melihat suasana yang gelap dan sunyi kat luar ni. Hanya kereta mereka sahaja yang terlihat melalui kawasan tersebut. Alamak, radio ni, time ni lah pula kau tak ada siaran, omel Isma sambil jarinya menukar-nukar siaran kat radio tu. Dia tekan sana tekan sini kan, konon-kononnya nak cari siaran radio. Buka CD Yasin je lah kak, kata dia. Sunyilah jalan ni, takut aku, kata Irna pula. Isma memandang Irna dengan muka yang geram. Pantas tangannya memasang CD Yasin. Penakut, marah Isma kepada Irna. Irna tidak mengendahkan kata-kata Isma. Baginya lebih baik berjaga-jaga sebelum ada apa-apa yang terjadi. Kalau dah jadi nanti apa pun tak boleh kan. Irna cuma melelapkan matanya, tapi tidak mahu dia melihat ke arah luar lagi kerana tidak mahu ternampak apa-apa yang muncul nanti. Sedang Irna cuba tidur, tiba-tiba telinganya terdengar seperti suara orang berbisik. Tolong saya. Dia tidak mengendahkannya. Suara Irna berbisik lagi, tidak mengendahkan suara bisikan tu. Dia berfikir mungkin itu suara dari kakaknya yang nak menyakat kan. Biasalah kakak dan nama kakak, memang itulah kerja dia. Tapi sekali lagi dia mendengar suara itu. Dia menggosok-gosok telinganya berkali-kali. Baru hendak terlelap mata dia terdengar lagi suara hantu situ. Tolong saya. Kau jangan main-main boleh tak kak? Kau ni tengah-tengah hutan macam ni nak main-main bisik-bisik minta tolong pula, marah Irna kepada Isma sambil menampar lengan Isma. Kau ni apa hal pula? Bila masa pula aku bisik minta tolong kau ni? Tak dengar aku tengah baca surah Yasin ni ke? Tempik Isma pula. Terkejut dia, tiba-tiba saja Irna menampar lengan dia. Irna sudah menelan air liurnya. Kalau bukan Kak Isma yang bisik, suara siapa pula yang aku dengar ni? Katanya di dalam hati. Sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba pula CD yang mengalunkan ayat-ayat suci tadi tu terhenti. Senyap terus. Isma dan Irna berpandangan sesama sendiri. Irna sudah merasa tak sedap hati. Dah start dah ni kan. Mereka meneruskan juga perjalanan mereka dengan keadaan yang sunyi dan sepi di dalam kereta. Isma memandu dengan tenang ketika itu. 20 minit kemudian, Isma merasakan keretanya menjadi berat, seperti mendaki bukit saja. Perlahan saja keretanya berjalan meluncur walaupun minyak sudah ditekan sampai ke lantai. Dah kenapa pula kereta aku ni berat semacam? Dah habis tekan minyak ni kan? Rungun Isma. Irna pula mendiamkan diri. Sedari tadi sudah berpeluh menahan rasa takut. Terkumat kabit mulutnya membaca surah yang diingatinya. Matanya masih meliar memandang ke arah luar. Harapannya semoga adalah kereta lain yang lalu ketika itu. Sedang mereka memandang kiri dan kanan, tiba-tiba mereka terdengar suara ketawa dan mengilai pula daripada luar, babe. Isma dan Irna mula menggigil ketakutan. Kereta mereka masih bergerak perlahan. Mereka membaca ayatul kursi sekuat hati di dalam kereta. Serta-merta suara hilayan tadi hilang terus. Hilang saja suara mengilai tadi. Tanpa diduga enjin kereta mereka tiba-tiba seperti meragam. Sempat Isma membelok ke bahu jalan sebelum kereta mereka termati enjin dia. Wow, dekat tengah sana, dekat tengah hutan, boleh kereta masalah. Kalau saya pun tak sanggup, babe. Jadi Isma mengajak Irna keluar daripada kereta untuk memeriksa enjin. Irna terpaksa akur mengikut arahan Isma walaupun dia berasa amat takut ketika itu. Bimbang pula dia jika apa-apa terjadi pada kakaknya itu. Kalau kakak dia keluar seorang-seorang, jadi nak tak nak
Sayang lah, marah tetap marah, tapi sayang sebab kakak kan, memanglah kena. Mereka ke arah bonet kereta dan membukanya. Enjin dilihat elok je, tak ada, macam tak ada apa-apa kerosakan pun. Isma menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal. Kenapa enjin mati sedangkan tak ada kerosakan pada keretanya? Isma yang tidak puas hati dengan keadaan itu segera menyuruh adiknya mengambil lampu suluh di dalam kereta dan dia ingin memeriksa lagi sekali. Irna akur dan pergi mencari lampu suluh di dalam kereta. Sedang dia hendak mendapatkan Isma di depan kereta, tiba-tiba dia ternampak satu kelibat seorang perempuan berdiri agak jauh dari kereta mereka. Dia orang dah terpaku dah, tergamam dah. Irna dan Irma dan Irna ni, lampu suluh ni sampai terjatuh daripada genggamannya. Terketar-ketar dah memanggil Isma untuk beritahu apa yang dilihatnya. Kak Isma, Kak. Dipanggilnya. Isma yang mendengar suara aneh adiknya itu segera mendapatkan Irna. Kau ni kenapa ni ditegak macam ni? Irna, tanya Isma sambil menggoncang bahu Irna. Irna tidak membalas tau. Hanya jarinya saja diangkat dan ditunjukkan ke arah kelibat itu. Perlahan-lahan Isma menolehkan kepalanya. Terlopong mulutnya melihat apa yang ditunjukkan oleh Irna. Seorang wanita berdiri tegak sambil memandang ke arah mereka berdua. Di tangannya terlihat sedang memegang seorang budak kecil yang berlumuran darah. Mukanya hancur dan sebelah tangan budak itu pun sudah tak ada. Wajah wanita itu pula sudah rentung seperti terbakar. Sebelah biji matanya sudah terjojol keluar dan mukanya dipenuhi dengan darah. Di kulit mukanya, badan serta tangan mengelupas dan kemerahan seperti baru lepas terbakar. Isma dan Irna nampak jelas keadaan mereka kerana disuluh oleh lampu kereta yang masih menyala dekat depan. Tolong kami. Wanita itu berkata dan melangkah setapak demi setapak sambil menyeret budak kecil yang di tangannya. Isma dan Irna terkaku ketika itu, terus bersedar apabila melihat wanita itu ingin menghampiri mereka. Cepat-cepat mereka masuk ke dalam kereta. Wanita yang terbakar itu semakin menghampiri mereka. Berulang kali enjin kereta cuba dihidupkan, namun tetap juga tak boleh. Kak, cepat kak. Arah Irna ketakutan. Dia sudah mengalirkan air mata waktu tu. Sabar, akak jangan cuba ni. Ya Allah, Astagfirullahalazim, apa tu? Balas Isma pula. Kak dia dah dekat dah tu kak. Kak cepat. Semakin kuat tangisan Irna saat wanita itu semakin hampir. Dek, kau baca surah dek. Kita ni tak nak hidup dek. Cepat dek baca. Cepat, kata Isma. Mereka berdua tak mampu membuat apa-apa. Hanya mampu menutup mata membaca surah yang diingati. Itu pun silap-silap alif batah je yang boleh keluar. Kan? Alif batah. 5 minit sebelum mereka menutup mata, dengan sedikit-sedikit keberanian, Isma membuka matanya. Perlahan-lahan dia melihat wanita terbakar tadi. Alhamdulillah. Wanita tu dah tak ada di depan kereta. Dia mengerut-gerut dadanya dan memanggil Irna yang masih menangis ketakutan ketika itu. Irna. Dah. Benda tu dah tak ada lah, pujuk Isma. Allah, kak, apa benda tadi tu kak? Soal Irna sambil menggelap air matanya. Entahlah, kak pun tak tahulah. Mungkin dia mati kemalangan kat kawasan ni tak? Roh tak tenteram agaknya, terang Isma. Sedang mereka berbual dan cuba untuk menghidupkan enjin keretanya semula, tiba-tiba boom! Budak kecil yang diseret wanita terbakar tadi jatuh betul-betul kat depan cermin kereta mereka, guys. Terkejut mereka berdua sambil dibuatnya. Dalam masa yang sama, di cermin sebelah Isma duduk, terlihat wanita terbakar tadi tengah mencakar-cakar cermin kereta mereka. Allahu Akbar. Hoi, mengembang siut.
Kedua adik-beradik ni sudah berpelukan dan menangis dalam kereta. Mereka berharap akan ada kereta-kereta yang lalu membantu mereka. Mulut mereka tak henti-henti baca surah dan berdoa pada Allah, minta diberi bantuan. Ya Allah, tolonglah aku. 15 saat kemudian mereka berpelukan. Kelihatan cahaya lampu kereta dari arah bertentangan menghampiri mereka. Sepasang suami isteri keluar daripada kereta yang menghampiri Isma dan Irna. Setelah pasti pasangan itu adalah manusia, Isma dan Irna segera keluar daripada kereta dan menceritakan apa yang telah terjadi. Apabila mendengar sahaja cerita mereka, si suami telah membantu mereka untuk menghidupkan balik kereta enjin dia lah. Akhirnya kereta mereka berjaya dihidupkan. Isma dan Irna mengucapkan terima kasih atas bantuan yang pasangan itu berikan. Mereka bersyukur sangat kerana Allah menghantar pertolongan buat mereka. Pasangan itu juga ingin meneruskan perjalanan mereka dan sempat berpasan pada Irma dan Isma. Dek, lain kali jangan lalu jalan ni waktu malam-malam macam ni tau. Jalan ni memang keras. Nak pula korang ni dua orang perempuan, bahaya tau ikut jalan ni. Banyak dah jadi macam kemalangan disebabkan ternampak kelibat macam ni. Kadang-kadang tu benda tu main melintas je depan kereta kita. Isma dan Irna hanya mengangguk dan tanda faham. Hendak berbantah balik, mereka sudah jauh ke depan. Mahu atau tidak, mereka harus meneruskan juga perjalanan mereka melalui jalan itu. Pemanduan diteruskan seperti biasa, tetapi Isma masih lagi merasakan yang keretanya masih berat, seperti membawa muatan yang sangat berat. Namun diteruskan juga perjalanan mereka. Di dalam hati dia berdoa supaya janganlah kereta dia berhenti lagi seperti tadi. Irna di sebelahnya hanya mendiamkan diri dan cuba untuk melelapkan mata. Makhluk tadi masih terbayang-bayang di ruangan matanya. Isma dan Irna terasa sedikit lega kerana sepanjang perjalanan mereka ada beberapa buah biji kereta juga melalui kawasan itu. Tapi Isma berasa hairan. Kenapa setiap kali kereta yang lalu mereka akan memberi lampu besar pada mereka? Rupa-rupanya tanpa Irma dan Isna ni sedar, ketika mereka masuk ke dalam kereta sebentar tadi, ada makhluk yang lain mengikuti mereka masuk sekali. Isma cuma menoleh untuk melihat kerusi belakang. Ternyata tak ada siapa-siapa kat situ. Pelik Isma dibuatnya ketika itu, dan tak semena-mena terbit satu bau yang sangat meloyakan tekak. Hampir termuntah Irna dibuatnya. Berkali-kali dia cuba menahan dari termuntah. Dia memandang Isma yang ketika itu sudah menutup hidungnya dengan tudung. Apa yang busuk sangat ni kak? Sakit kepala aku bau ni, soal Irna. Entahlah, baru dari luar kot. Dah lah, jangan macam-macam lah. Jangan tegur-tegur lagi. Takut benda lain pula muncul, balas Isma. Jam 4 pagi akhirnya mereka sampai di rumah orang tua mereka. Dengan bauan yang sangat busuk itu masih lagi mengikuti mereka. Agak lewat mereka sampai akibat kereta yang dipandu Isma bergerak lambat. Disebabkan terlalu takut, turun saja daripada kereta, Isma dan Irna terus tergopoh-gopoh masuk ke dalam rumah tanpa memberi salam. Dua beradik itu berlari masuk dan membuatkan ibu dan ayah mereka berasa pelik. Apa hal pula lah buat budak dua ekor ni, katanya kan. Mereka berdua terus masuk ke bilik tanpa mereka tahu makhluk yang berada di dalam kereta tadi telah mengikuti mereka masuk sekali dalam bilik. Itulah pesan dia, jangan masuk rumah kalau balik daripada long atau malam-malam, bagi salam dulu, jangan masuk je terus, bahaya tau. Dalam kereta tadi tidak sampai 3 minit berada dalam bilik, terdengar Isma dan Irna terjerit-jerit sambil berlari keluar. Pucat muka dua orang beradik ni, dah pucat dah. Mereka memanggil-manggil ayah mereka, Haji Kadir, untuk melihat keadaan dalam bilik. Ayah, ada nenek tua dalam bilik kakak, jerit Isma. Dengan tenang Haji Kadir melangkah ke arah bilik Isma dan Irna. Itulah, lain kali sebelum masuk rumah beri salam dulu, lepas tu cuci kaki dulu, bukan main terjah je masuk, marah Haji Kadir kepada dua orang anak daranya itu. Masa kamu masuk tadi, ayah dah perasan dah ada benda yang mengikut kamu balik. Tu yang dekat dalam bilik kamu tu lah benda tu, kata dia.
Sambung Haji Kadir lagi. Menggigil tubuh dua beradik tu mendapatkan ibu mereka. Haji Kadir masuk ke dalam bilik dan melihat ada seorang nenek tua yang berkedut 1000 wajahnya serta bertongkat. Bajunya kelihatan sangat lusuh dan busuk, sedang berdiri di hujung sudut bilik. Rambutnya menggerbang seperti seorang nenek kebayan sahaja gayanya. Dengan sedikit ilmu yang ada, Haji Kadir membaca beberapa surah dan merenjes-renjeskan air ke arah nenek tersebut supaya pergi dari rumahnya dan jangan mengganggu mereka sekeluarga. Akhirnya nenek tua itu pun menghilangkan diri daripada pandangan Haji Kadir melalui celahan dinding di bilik anaknya. Isma dan Irna terus bercerita tentang kejadian yang menimpa mereka tadi sewaktu melalui jalan karak pada ibu dan ayahnya. Haji Kadir berpesan kepada Isma dan Irna supaya lain kali jangan ikut jalan tu lagi jika mahu pulang ke kampung pada waktu malam. Makhluk-makhluk halus ni mereka memang wujud dan suka mengganggu jika dia tahu yang kita ni lemah, pesan Haji Kadir. Isma dan Irna mengangguk faham. Sejak dari kejadian itu, mereka tidak lagi berani menggunakan jalan karak lama ataupun pulang ke kampung pada waktu malam. Jika hendak pulang ke kampung, mereka akan memilih waktu siang. Serik dua beradik tu dengan kejadian yang menimpa mereka. Jadi tamatlah cerita kisah seram Malaysia untuk kali ini. Ingin memohon maaf sebab suara saya yang dengan keadaan yang tak berapa sihat untuk hari ini. Saya masih cuba untuk buat video yang berkualiti, yang baik untuk anda. Maafkan saya ya atas ketidaksihatan saya ni. Sebarang komen dan like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Dan setiap subscribe yang anda buat ataupun anda tekan tu, ibarat anda memberikan saya satu semangat untuk saya terus berkarya, untuk saya terus cari cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang menarik untuk anda semua dengar, untuk menghiburkan anda. Jadi bantulah saya untuk terus berkarya, untuk cari video-video yang ataupun buat video cerita-cerita yang lebih menarik untuk anda tonton, insya-Allah. Jadi saya tinggalkan anda malam ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.